Baik, air adalah keperluan manusia yang paling asas dalam kehidupan. Maka, Hari Air Sedunia 2023, Anjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hari ini disambut pada peringkat kebangsaan. HAS 2023 yang akan diadakan di Stadium Indra Mulia Ipoh Perak telah dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahun ini, Hari Air Sedunia 2023 mengangkat tema Accelerating Change atau mempercepatkan perubahan. Jadi untuk kita lebih mengamati tema dan misi negara sempena dengan Hari Air Sedunia, kita nak bersama dengan Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, Cik Piara Pakaran Subramaniam. Selamat tengah hari, Cik. Betul kali. Baik, Encik mungkin boleh kongsikan, kita tahu air ini saling berkait rapat dengan pembangunan yang mampan dan ianya menyepadukan nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik. Ia juga termaktub dalam salah satu rancangan Pelan Kemampanan Dunia SDG yang ke-6. Jadi bagaimana kita boleh turut serta menyahut tema ini, lebih-lebih lagi Hari Air Sedunia tahun ini, dan juga apa bentuk perubahan drastik dan bagaimana kita boleh lakukannya? Kalau kita lihat accelerating change, bermaksud kita nak mempercepatkan perubahan. Tetapi apa yang kita lihat sekarang, deforestation ya ataupun penebangan hutan yang lebih cepat berbanding apa yang patut berlaku. Pada waktu yang sama, kita kena lihat dari konteks populasi penduduk kita akan bertambah, bermaksud pada masa akan datang kita akan perlukan lebih banyak air untuk kegiatan ekonomi dan juga untuk kegunaan pengguna. So dalam konteks ini kita perlu tahu permintaan terhadap air akan meningkat. Pada waktu yang sama, adakah kita mula melihat kepada kawasan-kawasan tadahan air di luar kawasan hutan? Sebenarnya kita ada sungai yang banyak dan kebanyakan kawasan tadahan ini berada di hulu. Tapi kalau kita melihat daripada pengurusan pencemaran yang lebih teratur, yang lebih sistematik, kita dapat menukarkan kebanyakan sungai-sungai di midstream, di pertengahan sungai dan juga di kawasan hilir sungai menjadi kawasan tadahan yang baru. Tapi ini akan mengambil masa. Tapi kalau kita melakukan perubahannya sekarang, kita akan tambah lebih banyak jumlah air mentah untuk kegunaan ekonomi dan juga proses air terawat. So dalam konteks ini, apa yang perlu berubah dengan cepat adalah dasar-dasar kerajaan dan juga bagaimana kita hendak melakukan pengawasan yang lebih teratur dan bila pesalah itu ditangkap, mereka perlu dikenakan denda yang setimpal. Ya, Encik Piara Pakaran bercakap tentang dasar-dasar kerajaan. Kita melihat bahawa ini sebenarnya merupakan kali ke-31 jika tidak silap sambutan Hari Air Sedunia di peringkat kebangsaan ini. Persoalannya di sini, di manakah tahap Malaysia dalam mencapai aspirasi kemampanan sumber air ini? Kalau kita lihat, kita ambil contoh air tidak terhasil, air yang terbocor dalam sistem bekalan air. Dari rancangan Malaysia ke-8 sehingga sekarang, kita kehilangan air terawat lebih 1/3, masih berlaku. Dan dalam konteks ini, air terawat ni kita sudah pun keluarkan duit rawat masuk sistem bekalan air dan dia hilang dalam sistem. So, perubahan yang berlaku tidak berlaku. Sebagai contoh, sasaran kerajaan untuk NRW adalah 25% pada tahun 2022. Unjuran ini dilambatkan sehingga tahun 2025. Kita sekarang berada di tahun 2023. Pada tahun 2021, statistik menunjukkan 33.4% adalah air tidak terhasil. Bagaimana kita nak capai 25% dalam 4 tahun? Apakah susunan projek ataupun negeri-negeri yang menjadi sasaran? Negeri seperti Perlis, ya, air tidak terhasil hampir 60%. Bermaksud hampir 2/3 air itu hilang dalam sistem. So, bila kita nak lihat kepada kemampanan dari keseluruhan sektor, air terawat ni kita dah keluarkan perbelanjaan tapi kita masih lihat pembaziran yang agak tinggi. So, kalau kita lihat kepada penggunaan air di sektor pertanian sebagai contoh, ia tidak diukur dan kita tidak quantify apakah yang patut digunakan dan bagaimana kita nak kurangkan. Kita ada contoh teknologi dripping system, ya, di mana bagi pokok-pokok
berakar tunjang, kita guna dripping. So air ni akan menitik-nitik kawasan akar dan membentuk cone mengikut pergerakan akar, supaya kita tidak perlu menyiram ke seluruh kawasan, hanya tertumpu kepada kawasan-kawasan penggunaan dan tidak membazir air yang terhad ini. So dalam konteks penyelesaiannya adakah kita laksanakan dan adakah kita ikuti apakah perkembangan di mana berlakunya kesilapan dan bagaimana kita nak tambah baik apa yang mungkin sudah tersilap atau tersalah rancang. Ya. Ya, baik Encik, mungkin boleh kongsikan pandangan secara ringkas apa usaha yang boleh dilakukan rakyat dalam menyokong tema dan membawa satu perubahan ke dalam kehidupan, lebih-lebih lagi dalam konteks sumber air ini. Ada dua konsep. Satu adalah setiap daripada kita ni memang merupakan punca pencemaran. Ya, apa-apa sisa yang kita hasilkan di rumah dan kita lepaskan di air sungai, di singki dan sebagainya, ia menjadi satu sumber pencemaran. Dan pada waktu yang sama, kita menggunakan air terawat ni, kita sebenarnya boleh kurangkan penggunaan air. Bila musim hujan tu, kalau kita boleh tadah, tak perlu sistem yang sangat kompleks. Ya. Waktu saya muda-muda dulu, kita pakai baldi, besin-besin, kita letak bawah bumbung, air terkumpul dan kita boleh gunakan. Tapi kita kena pastikan kita elakkan perbiakan nyamuk. Yang keduanya, bila kita mandi dan gunakan air di singki, kita ada pencurah-pencurah yang kurang penggunaan air sampai 50%. Ya, bermaksud kalau kita gunakan pili biasa berbanding pili yang cekak air, kita gunakan penggunaan air hampir 50%. Pengurangan itu agak besar, dan kalau secara kolektif untuk rakyat Malaysia, kita boleh banyak kurangkan penggunaan air. Dan dari segi konteks pencemaran juga, walaupun kita salah sebuah sumber pencemaran, kita juga mempunyai tanggungjawab. Kalau kita melihat berlakunya pencemaran di kawasan kita, tempat yang kita lalu, tak salah kita ambil gambar, kita laporkan. Mungkin kita boleh elakkan malapetaka yang lebih besar.